Amirah dengan Chris tu. Mereka nak buat apa ni? Merah. Ni kita orang tengah bincang pasal assignment falsafah. Tajuk latar belakang perkembangan pendidikan di Malaysia. Tapi kita orang macam tak faham sangat lah. Kau faham ke Hafiz? Tak faham. Itulah confused sikit. Mana latar belakang? Yang ni latar belakang perkembangan pendidikan. Oh, yang ni. Yang tahu. Boleh ke kau share kat kita orang? Okay. Dia macam ni. Mari kita sama-sama lihat latar belakang perkembangan pendidikan di Malaysia yang terbagi kepada 3 latar masa, iaitu sebelum merdeka, selepas merdeka dan masa kini. Baiklah, bagi sebelum merdeka, perkembangan pendidikan bermula dengan pendidikan di sekolah pondok. Sekolah pondok merupakan sebuah institut pendidikan tradisional yang kebanyakannya diamalkan di Indonesia dan selatan Thailand. Pendidikan ini mula muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh golongan ulama dari 4 madhab. Pendidikan sebelum masa ini bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan melahirkan ulama, imam dan juga guru-guru agama. Pendidikan di sekolah pondok ini penting bagi memantapkan keimanan dan akhlak individu di samping memelihara identiti Islam. Namun, kekurangannya tetap ada, iaitu pendidikan di sekolah pondok ketandusan dari segi infrastruktur, iaitu tidak dapat menyediakan fasiliti yang lengkap disebabkan oleh kekurangan dana. Tiada pendidikan yang formal, iaitu sekolah pondok hanya memfokuskan hafalan Al-Quran yang menjadikan berlakunya persaingan dengan pendidikan kolonial yang dilihat lebih sistematik dan formal. Antara bidang yang dipelajari di sekolah pondok ini adalah bidang Al-Quran, tajwid, hadis, tauhid dan juga tasawuf. Perkembangan yang seterusnya pula ialah pendidikan bernegara. Pendidikan bernegara merupakan sistem pendidikan di mana sekolah-sekolah menggunakan bahasa Inggeris masing-masing sebagai bahasa pengantar. Pendidikan yang mula berkembang pada abad ke-19 ini membantu memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang membaca, menulis dan mengira mengikut kaum masing-masing. Mula-mula akan diajar oleh guru yang dibawa dari negara asal masing-masing. Antara kekurangan yang dapat dilihat ialah sistem pendidikan molekuler ini mampu membantu mengekalkan identiti kaum masing-masing serta menyediakan pendidikan asas kepada masyarakat. Namun, sistem itu juga telah menyebabkan berlakunya perbezaan kualiti pendidikan, pekerjaan yang terhad kerana terdapat setengah kaum yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup ataupun lengkap untuk mendayakkan mereka bekerja. Serta berlakunya jurang antara kaum kerana masing-masing mengamalkan ajaran atau budaya dari negara asal masing-masing. Perkembangan yang seterusnya adalah berkaitan dengan laporan Cheesman 1946 yang disediakan oleh Mr. H.R. Cheesman, Timbalan Pengarah Pendidikan pada tahun 1946. Laporan ini adalah sebagai langkah awal dalam memperbaiki dan menyusun semula sistem pendidikan di tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Laporan ini mencadangkan agar sistem pendidikan asas secara percuma serta penggunaan bahasa Inggeris adalah wajib bagi semua jenis sekolah dan juga mencadangkan untuk perkenalkan kemahiran teknik, vokasional dan latihan perguruan. Tetapi cadangan-cadangan ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana fokus utamanya hanyalah kepada memperbaiki sistem pendidikan semata dan bukan kepada perpaduan atau integrasi kaum. Dan hal ini menjadi topik penentangan daripada pelbagai pihak. Seterusnya adalah laporan pada 1950 yang diketuai oleh L.J. Banzi. Laporan ini bertujuan untuk mengkaji dan memperbaiki pendidikan orang Melayu. Hal ini kerana pelaksanaan pendidikan molekuler telah menjadikan rakyat kaum Melayu sedikit ketinggalan berbanding kaum lain kerana mempunyai pelbagai kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan sistem tersebut. Jadi, laporan bahas ini mencadangkan agar
pentadbir negara pada masa itu menumbuhkan sekolah negeri bahasa di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah, juga menghapuskan sekolah bergula dan menggantikannya dengan sekolah kebangsaan serta menyediakan satu pendidikan yang sama bagi semua kaum. Hal ini bagi memastikan bahawa jurang yang berlaku dapat ditangani. Namun, cadangan-cadangan ini juga tidak dapat dilaksanakan kerana juga terdapat tentangan daripada kaum lain, terutamanya kaum Cina. Perkembangan pendidikan sebelum merdeka yang seterusnya pula adalah berkaitan dengan laporan Fernwood 1951. Jadi, apa itu laporan Fernwood? Laporan Fernwood yang diketuai oleh Dr. William P. Fenn dan Dr. Wu Tengyao ini merupakan respon kepada konflik berkaitan sistem pendidikan bernegara, khususnya bagi sekolah-sekolah Cina. Hal ini kerana komuniti Cina menganggap bahawa cadangan yang dikemukakan dalam laporan Bundes berhasrat untuk menghapuskan bahasa dan budaya Cina. Jadi laporan ini bertujuan untuk menilai semula kedudukan dan masa depan kaum Cina di tanah Melayu dengan mencadangkan supaya kerajaan memberikan sumbangan kewangan kepada sekolah Cina dengan syarat mereka patuh akan panduan pendidikan nasional. Sekolah jenis kebangsaan Cina juga digalakkan untuk menggunakan sukatan pembelajaran yang seragam dengan sekolah kebangsaan serta sejarah dan budaya Melayu perlu diajar bagi memupuk semangat patriotisme. Cadangan ini juga tidak dilaksanakan sepenuhnya, tapi menjadi asas penting dalam perbincangan tentang pendidikan di tanah Melayu. Perkembangan seterusnya iaitu yang ke-6 adalah berkaitan Ordinans Pelajaran 1952. Ordinans ini merupakan undang-undang yang dikubah di Persekutuan Tanah Melayu oleh Kerajaan British bagi menyatukan sistem pendidikan di negara, di mana bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa pengantar utama. Dalam ordinans ini ada dicadangkan agar dua sistem sekolah diadakan di mana masing-masing menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, manakala bahasa Cina dan Tamil digunakan sebagai bahasa ketiga. Cadangan ini tidak lain adalah bagi menyatu padukan sistem pendidikan, menyediakan pendidikan yang relevan serta membina perpaduan kaum dan pembangunan negara. Antara cabaran yang dihadapi dalam proses pelaksanaan ordinans ini adalah mendapat tantangan hebat daripada kaum bukan Melayu, kekurangan dana bagi melaksanakan perubahan yang dirancang serta kekurangan guru berlatih yang berkelayakan. Dan perkembangan pendidikan terakhir sebelum kemerdekaan adalah berkaitan dengan Penyata Razak 1956 yang diketuai oleh Tun Haji Abdul Razak bin Hussein yang merupakan Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu. Penyata Razak ini bertujuan untuk memeriksa semula dasar pelajaran sedia ada, termasuklah perkara penting yang terkandung dalam Ordinans Pelajaran 1952. Penyata ini mencadangkan agar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil menjadi bahasa pengantar bagi sekolah jenis kebangsaan. Dua jenis sekolah terbuka kepada semua etnik iaitu sekolah rendah dan menengah yang menerima bantuan atau persendirian. Sistem pendidik peperiksaan yang berpusat dan sama bagi semua sekolah. Melantik guru-guru sekolah rendah yang berkelayakan serta penubuhan jemaah nazir persekutuan. Penyata ini telah menjadi asas kepada pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Baiklah, kita beralih pula kepada perkembangan pendidikan di Malaysia selepas kemerdekaan. Perkembangan pertama berlaku melalui laporan Rahman Talib yang diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. Laporan ini bertujuan untuk menyemak semula laporan Razak 1956 serta mengukuhkan sistem pendidikan kebangsaan. Laporan ini mencadangkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar, penubuhan sekolah vokasional dan teknikal, penekanan pendidikan moral dan akhlak dan juga persekolahan percuma di sekolah rendah. Kesannya, laporan ini menjadi asas kepada perkembangan pendidikan yang seterusnya iaitu Akta Pelajaran 1961.
menggalakkan perpaduan nasional serta membantu meningkatkan pendidikan teknikal dan vokasional. Perkembangan yang seterusnya iaitu yang kedua pula ialah Akta Pendidikan 1961 di mana akta ini telah mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan yang seragam dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Akta ini wujud berdasarkan Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Tadim 1960. Maknanya akta ini sebagai kata putus kepada kedua-dua cadangan di dalam akta tersebut. Jadi, ini menjadikan tujuan pembentukan akta ini sama dengan laporan-laporan sebelumnya iaitu bagi menjadikan kaum Indonesia menggariskan sistem persekolahan yang seragam dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Isi kandungan utama kepada akta ini adalah berkaitan penegasan kepada pendidikan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira serta pendidikan kerohanian yang cukup dan disiplin yang tinggi dalam diri murid-murid. Perkembangan yang ketiga pula adalah berkenaan laporan Amiruddin Baki 1964 yang diketuai oleh Datuk Seri Amiruddin Baki sebagai Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia pada waktu tersebut. Laporan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi murid dalam pelbagai bidang, bukan hanya akademik semata di mana fokus utamanya adalah untuk menangani kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan sedia ada, memupuk masyarakat yang berdaya saing serta mewujudkan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Jadi, laporan ini mencadangkan agar negara memperkenalkan sistem pendidikan pelbagai aliran bagi membolehkan pelajar memilih jurusan yang diminati serta cadangan penambahbaikan kurikulum dan pengajaran sedia ada. Seterusnya, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet ini dipengerusikan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Jawatan kuasa ini ditubuhkan bagi melakukan semakan terhadap sistem pendidikan kebangsaan Malaysia yang menekankan aspek pendidikan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Pendidikan rohani dan disiplin, pembangunan sumber manusia berkemahiran, peluang pendidikan menengah dan juga perpaduan negara. Aspek-aspek ini telah menjadi asas dalam memperkukuh sistem pendidikan di negara kita. Dan perkembangan pendidikan selepas merdeka yang terakhir adalah Akta Pendidikan 1996. Akta ini merupakan undang-undang utama yang mengubah sistem pendidikan kebangsaan Malaysia yang meliputi semua peringkat persekolahan iaitu daripada prasekolah hinggalah pendidikan tinggi. Akta ini telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta mewajibkan penggunaan kurikulum kebangsaan serta menyediakan peruntukan untuk semua institusi kerajaan. Tujuan utamanya adalah bagi melakukan pendemokrasian pendidikan, perluasan skop pendidikan, memperkukuh bahasa kebangsaan serta pengurusan institut pendidikan. Antara aspek yang diberi penekanan pula adalah berkaitan dengan kewajipan pelajar untuk mendaftar kemasukan ke institusi dan juga pengajaran agama kepada pelajar. Perkara yang terkandung di dalam akta ini telah menjadi landasan penting untuk memastikan kualiti, keseragaman dan aksesibiliti pendidikan di Malaysia sentiasa terjaga. Menurut garis masa yang ditunjukkan pada awal tadi, kita berada pada perkembangan pendidikan yang terakhir iaitu perkembangan pendidikan pada masa kini. Perkembangan pendidikan kini terbagi kepada dua pelan utama iaitu yang pertama ialah pelan pembangunan pendidikan 2013 hingga 2025 di mana pelan ini memfokuskan kepada memperkukuh sistem pendidikan dengan memberi penekanan terhadap teknologi digital, autonomi sekolah dan penyelesaian isu utama di sekolah seperti budi dan kesihatan mental. Matlamat utama pelan ini adalah bagi meningkatkan akses kepada pendidikan, kualiti dan ekuiti pendidikan, perpaduan dan juga mencapai kecekapan sistem pendidikan kebangsaan. Manakala aspirasi pelan ini pula adalah bagi memastikan bahawa murid memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan identiti nasional.
Pelan yang kedua pula ialah pelan pendidikan masa depan Malaysia 2026 hingga 2036. Pelan ini membantu menggantikan PDBM 2013 hingga 2025 untuk menjadikan sistem pendidikan yang lebih relevan dengan keperluan masa hadapan. Fokus utamanya adalah berkaitan dengan teknologi digital dan AI, autonomi sekolah, pembangunan pelajar, isu keselamatan dan kesejahteraan dan kesaksamaan pendidikan. Pelan ini dirancang untuk digunakan bermula pada tahun 2026 dan akan memberi tumpuan kepada pelbagai pembaharuan untuk meningkatkan lagi kualiti dan kebolehcapaian pendidikan. Macam tu lah. Oh, macam ni ke latar belakang perkembangan pendidikan di Malaysia? Baru aku faham. Korang. Tadi kan aku ada tengok satu video ni pasal falsafah pendidikan kebangsaan. Tapi aku tak faham lah. Cuba korang tengok. Mana tahu korang faham. Jom. Falsafah pendidikan kebangsaan yang telah meletakkan bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individual secara menyeluruh dan bersepadu. Untuk apa? Untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Sesungguhnya aspirasi sistem pendidikan negara adalah refleksi kepada aspirasi negara itu sendiri. Justru, perubahan sistem pendidikan negara mestilah bermula dengan merenung kembali kepada pertamanya wawasan 2020 dan kedua, falsafah pendidikan kebangsaan. Inilah videonya. Aku tak faham. Tapi kalau pasal FPK ni, aku macam tak faham sangat. Lagipun aku ni ada tengok satu berita, bukan tengoklah, baca satu berita dekat internet pasal falsafah pendidikan guru. Aku pun macam tak faham sangat. Kau faham ke Chris? Kalau bab sejarah ni aku memang lemah. Tapi kalau bab FPK dan FPG, kepakaran aku lah. Yelah tu. Cuba terangkan. Dia macam ni. Apa itu falsafah pendidikan kebangsaan, FPK, dan apa itu falsafah pendidikan guru? Nak tahu? Jom saya terangkan. Falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK merupakan teras utama dalam sistem pendidikan Malaysia. Ia menjadi panduan utama yang menggariskan prinsip-prinsip serta matlamat pendidikan negara. FPK bertujuan memastikan pendidikan yang diberikan bukan sahaja berfokus kepada aspek akademik, tetapi juga pembangunan seluruh insan secara holistik dan seimbang. Melalui FPK, pendidikan di Malaysia menitik beratkan kepelbagaian budaya dan kebudayaan yang terdapat dalam negara ini, di mana ia berperanan untuk menghargai dan memupuk keharmonian antara rakyat pelbagai kaum. Selain itu, FPK juga memainkan peranan penting dalam pembinaan identiti kebangsaan yang kukuh dengan mengukuhkan semangat patriotisme serta jati diri sebagai rakyat Malaysia. Aspek utama dalam FPK meliputi pembinaan insan holistik yang merangkumi aspek jasmani, intelek, emosi dan rohani agar setiap pelajar dapat berkembang dengan seimbang dan menyeluruh. Keberkesanan sistem pendidikan turut ditekankan bagi memastikan segala usaha pendidikan dapat dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai impak yang dihasratkan. Sementara itu, falsafah pendidikan guru atau FPG adalah satu set prinsip dan nilai yang membentuk asas pendekatan terhadap pembangunan profesionalisme guru. FPG menetapkan panduan tentang etika, matlamat, pendekatan serta latihan
yang perlu dilalui oleh guru dalam usaha membangunkan kemahiran dan profesionalisme mereka. Guru dilihat sebagai ejen perubahan yang berperanan besar dalam memastikan kejayaan sistem pendidikan secara keseluruhan. FPG juga memberi penekanan kepada pembangunan guru sebagai individu yang mempunyai ketuhanan, kendiri dan kemasyarakatan di mana ketiga-tiga elemen ini saling berkait dan perlu dimiliki oleh seorang guru yang berwibawa. Grafik segitiga yang menunjukkan hubungan antara ketuhanan, kendiri dan kemasyarakatan dengan elemen-elemen seperti rohani, intelek, emosi, jasmani, nilai pengetahuan dan kemahiran membantu menggambarkan konsep ini secara visual. Kesimpulannya, FPK dan FPG saling melengkapi antara satu sama lain dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkesan dan berdaya saing. FPK memastikan matlamat pendidikan negara tercapai melalui pembentukan individu yang seimbang dan berakar umbi dalam identiti kebangsaan, manakala FPG memperkukuh profesionalisme guru sebagai pemimpin pendidikan yang mampu membimbing murid ke arah kecemerlangan. Korang dah faham kan apa itu falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan juga falsafah pendidikan guru FPG? Sekarang saya akan terangkan mengenai prinsip utama bagi kedua-dua falsafah ini. Baiklah, dalam falsafah pendidikan kebangsaan, saya ada sediakan 5 prinsip utama FPK. Yang pertama, membantu mencapai kesejahteraan diri. Yang kedua, pendidikan adalah usaha berterusan. Yang ketiga, melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Yang keempat, berasaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dan yang terakhir sekali, iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang progresif. Baiklah, kita pergi kepada prinsip utama bagi falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Prinsip utama bagi falsafah pendidikan kebangsaan yang pertama ialah dapat membantu seseorang individu itu mencapai kesejahteraan diri. Hal ini dikatakan demikian kerana prinsip ini menekankan bahawa pendidikan bertujuan membangunkan individu yang sihat secara psikologi dan juga sosial. Ini bermakna pelajar bukan sahaja perlu cemerlang dalam bidang akademik tetapi juga perlu sejahtera dari segi emosi dan hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Contohnya, sekolah boleh menyediakan program kesedaran tentang kesihatan mental dan juga aktiviti sosial seperti kem khidmat masyarakat yang mana aktiviti ini dapat membantu pelajar untuk mengurus tekanan dan membina hubungan positif dengan rakan sebaya. Selain itu, prinsip ini juga turut menumpukan usaha untuk mempromosikan keharmonian sosial dan kemajuan negara secara keseluruhan dengan mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan aman. Dengan cara ini, pendidikan melengkapi pelajar dengan kemahiran dan nilai yang penting untuk menyumbang secara positif kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Seterusnya, prinsip utama yang kedua ialah pendidikan adalah usaha berterusan. Prinsip ini menegaskan bahawa pendidikan merupakan satu proses yang berlangsung sepanjang hayat, di mana setiap individu perlu sentiasa menyesuaikan diri dengan perubahan serta mempertingkatkan ilmu dan kemahiran mereka secara berterusan. Pendidikan bukan sahaja berlaku dalam lingkungan sekolah semata-mata, malah ianya melibatkan pembelajaran melalui pengalaman harian, latihan kemahiran dan pelbagai bentuk pembelajaran tidak formal sepanjang hayat. Hal ini memberi peluang kepada individu untuk terus berkembang dan memperbarui diri tanpa mengira tahap umur atau latar belakang, supaya ianya sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Sebagai contoh, seorang guru atau pekerja profesional yang aktif mengikuti kursus lanjutan, seminar, bengkel atau program pembangunan profesional akan memperbarui pengetahuan dan kemahiran mereka seiring dengan perubahan konsep, teknologi dan metodologi pendidikan terkini. Pendidikan yang berterusan ini juga melibatkan usaha memperkukuh aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani secara menyeluruh supaya individu dapat membentuk diri secara holistik. Dengan pemahaman yang lebih luas ini, seorang individu itu bukan sahaja mampu menguasai ilmu pengetahuan tetapi mereka juga mampu menghayati nilai-nilai spiritual, mengawal emosi dengan baik serta mengekalkan kesihatan fizikal yang seimbang. Prinsip pendidikan sebagai usaha berterusan ini juga mampu membentuk individu yang mantap menghadapi pelbagai cabaran, dinamik dan berdaya saing dalam masyarakat yang sentiasa berkembang dan maju.
Ia juga menyokong matlamat negara untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia serta bertanggungjawab dalam kehidupan peribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, sistem pendidikan negara wajib menyediakan peluang dan sokongan yang menyeluruh bagi memastikan proses pembelajaran sepanjang hayat ini dapat dijalankan secara efektif bagi semua lapisan masyarakat tanpa mengira batasan umur ataupun latar belakang. Prinsip yang ketiga ialah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Prinsip ini menegaskan bahawa pendidikan bukan sekadar menumpukan kepada kecemerlangan akademik semata-mata, tetapi juga penting untuk membentuk individu yang seimbang dari segi pemikiran, jiwa dan fizikal supaya mereka bersedia menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan dengan lebih efektif. Pendidikan di Malaysia memberi penekanan yang sama penting terhadap pembangunan rohani dan emosi agar pelajar mempunyai ketahanan mental yang kukuh dan fizikal yang sihat serta mampu mengekalkan keseimbangan tersebut sepanjang hayat. Contohnya, selain objek pembelajaran yang tertumpu dalam kelas, sekolah juga turut menyediakan program ko-kurikulum seperti sukan dan permainan serta aktiviti rekreasi untuk mengukuhkan kesihatan jasmani pelajar. Di samping itu, aktiviti keagamaan dan kaunseling juga disediakan bagi membantu mengukuhkan aspek rohani dan emosi, memperkukuhkan jati diri pelajar agar mereka dapat mengawal tekanan, membina keyakinan diri dan menjadi insan yang berdaya tahan menghadapi cabaran psikologi dan sosial. Pendekatan holistik ini yang meliputi pembangunan secara menyeluruh bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi hingga jasmani secara tidak langsung mampu menghasilkan pelajar yang harmoni dan seimbang. Individu yang memiliki keseimbangan tersebut bukan sahaja dapat menyumbang secara positif kepada kemajuan diri tetapi juga kepada keluarga, masyarakat dan negara secara keseluruhan. Inilah matlamat penting dalam sistem pendidikan Malaysia yang berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana ini menjadikan rakyat Malaysia bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi juga memiliki sifat dan nilai murni demi kesejahteraan bersama masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Seterusnya, prinsip keempat dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK ialah berasaskan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Prinsip ini menegaskan bahawa nilai agama merupakan asas utama dalam pembentukan akhlak dan moral individu. Pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk melahirkan insan yang cemerlang dalam akademik dan kemahiran, malah ia juga bertanggungjawab dalam memastikan setiap individu itu memiliki pegangan spiritual yang kukuh sebagai panduan dan pegangan dalam kehidupan seharian yang mana ianya digunakan untuk bertindak dengan penuh tanggungjawab dan beretika. Nilai agama yang diasaskan dalam pelbagai ajaran seperti agama Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan lain-lain memberi kerangka moral dan falsafah hidup yang jelas, yang mana ianya berfungsi untuk membentuk pribadi yang mulia dan berintegriti tinggi. Pegangan ini menjadi benteng dalam mengawal tingkah laku negatif dan juga memupuk sikap positif seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, hormat menghormati dan keadilan. Contohnya, melalui amalan solat bagi umat Islam, kehadiran kelas-kelas agama dan program kerohanian serta penghayatan kisah-kisah teladan dari agama masing-masing, pelajar dapat menguatkan keimanan serta menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, pegangan spiritual yang kukuh juga membantu individu mengawal hawa nafsu dan mengukuhkan keupayaan mereka untuk membuat keputusan yang beretika serta beradab dalam kalangan masyarakat majmuk. Secara tidak langsung, ianya mampu membina insan yang bukan sahaja cerdas dari segi intelek, tetapi juga seimbang dari segi rohani, emosi dan juga jasmani. Oleh itu, pendidikan di Malaysia berasaskan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan bukan sahaja mampu membina insan yang holistik, harmoni dan bertanggungjawab, tetapi ia juga mampu menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara secara menyeluruh dan berkekalan. Akhir sekali, prinsip terakhir dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK ialah melahirkan rakyat Malaysia yang progresif. Prinsip ini menekankan pembangunan rakyat yang berkualiti dari segi ilmu,
dan karakter selain menggalakkan kesedaran tanggungjawab sosial terhadap keluarga dan negara. Matlamatnya adalah untuk menghasilkan insan yang bukan sahaja berpengetahuan luas dan berkemahiran tetapi juga mempunyai nilai kepimpinan, inovasi dan tanggungjawab sosial yang tinggi demi kemajuan negara. Contohnya, melalui program seperti Teach for Malaysia, guru-guru berkualiti tinggi dihasilkan yang bukan sahaja mempunyai ilmu pendidikan mendalam tetapi juga semangat kepimpinan, kreativiti dan rasa tanggungjawab sosial yang tinggi. Guru-guru ini dihantar ke sekolah-sekolah luar bandar dan kawasan yang kurang bernasib baik untuk mempertingkatkan lagi mutu pendidikan di sana serta memberi inspirasi kepada pelajar tempatan melalui pengalaman terbaik dan program yang efektif. Selain itu, inovasi teknologi seperti penggunaan realiti maya virtual reality VR dan juga realiti augmentasi AR dalam proses pembelajaran juga mampu menggalakkan kreativiti dan daya saing pelajar pada tahap global. Dengan gabungan program pembangunan insan yang menyeluruh dan penggunaan teknologi canggih, generasi muda Malaysia kini lebih bersedia menghadapi cabaran era digital dan menjadi ejen perubahan progresif dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, ekonomi, sosial dan teknologi. Prinsip ini menegaskan bahawa pendidikan harus selaras dengan perkembangan zaman dan keperluan global yang mana ianya mampu menjadikan rakyat Malaysia bukan sahaja kompeten dalam bidang ilmu tetapi juga inovatif, adaptif dan berinisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup serta menyumbang kepada keberkesanan pembangunan negara dan dunia. Kalau tadi prinsip utama bagi falsafah pendidikan kebangsaan, sekarang saya akan terangkan mengenai prinsip utama falsafah pendidikan guru FPG. Saya sediakan 5. Yang pertama, guru yang berpekerti mulia dan berpandangan progresif serta saintifik. Yang kedua, guru bersedia menjunjung aspirasi negara dan menyanjung warisan kebudayaan negara. Yang ketiga, guru menjamin pembangunan individu dan memelihara masyarakat. Yang keempat, guru mempunyai komitmen pembelajaran sepanjang hayat, profesionalisme dan kemahiran pedagogi berkesan. Dan yang terakhir sekali, guru bertanggungjawab membentuk sahsiah, pemikiran kritis dan kemahiran hidup murid. Untuk lebih lanjut, jom saksikan. Prinsip utama dalam falsafah pendidikan guru FPG yang pertama ialah guru yang berpekerti mulia dan berpandangan progresif serta saintifik. Prinsip ini menuntut supaya setiap guru sentiasa meletakkan kepentingan pelajar, ibu bapa dan masyarakat berbanding dengan kepentingan diri sendiri. Ini bermakna bahawa guru bukan sahaja menjalankan tugas sebagai pengajar ilmu, tetapi juga sebagai pendidik yang beretika tinggi, prihatin terhadap kebajikan pelajar dan masyarakat sekeliling. Sikap berpekerti mulia ini secara tidak langsung mencerminkan nilai kasih sayang, amanah, ikhlas dan tanggungjawab yang sewajarnya menjadi pegangan setiap guru dalam melaksanakan profesion keguruan. Selain aspek pekerti mulia, guru juga perlu memiliki pandangan progresif dan saintifik. Guru harus berfikiran terbuka, inovatif dan sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan pendekatan saintifik yang mana sistematik dan berasaskan bukti. Sikap progresif ini membolehkan guru menyesuaikan diri mereka dengan perkembangan teknologi dan ilmu pendidikan yang sentiasa berubah supaya pengajaran yang disampaikan kekal relevan dan efektif mengikut keperluan masa kini. Contohnya, guru yang menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan projek iaitu project based learning serta teknologi digital dalam bilik darjah dapat meningkatkan tahap minat dan kefahaman pelajar secara interaktif dan praktikal. Melalui pendekatan pendidikan yang serba moden dan saintifik ini, guru bukan sahaja mampu melahirkan pelajar yang mempunyai kemampuan berfikir secara kritis dan kreatif, malah dapat membentuk generasi yang berdaya saing di peringkat tempatan maupun global. Secara tidak langsung, profesion keguruan menjadi lebih bermakna dan memberi impak yang tinggi dalam usaha pembinaan modal insan yang berkualiti demi kemajuan negara. Selain prinsip guru yang berpekerti mulia dan berpandangan progresif saintifik, prinsip penting dalam falsafah pendidikan guru FPG ialah guru perlu bersedia menjunjung aspirasi negara dan menyanjung warisan kebudayaan negara. Prinsip ini menuntut agar guru memahami dan mengamalkan nilai-nilai nasionalisme serta memupuk rasa cinta terhadap negara dalam kalangan pelajar.
Pendidikan bukan sahaja berperanan mengajar ilmu akademik semata-mata. Bahkan, guru juga bertanggungjawab sebagai ejen pemelihara budaya dan warisan tradisi yang menjadi asas jati diri kepada bangsa Malaysia. Guru seharusnya memastikan nilai-nilai kebangsaan, sejarah negara, seni dan bahasa kebudayaan disampaikan serta dihargai oleh generasi muda supaya warisan ini terus hidup dan sentiasa dipertahankan. Ini bukan sekadar memupuk rasa bangga tetapi juga melahirkan generasi yang menghormati dan menjaga keunikan identiti bangsa masing-masing. Selain itu, guru juga memainkan peranan penting dalam menyebarkan nilai-nilai perpaduan dan toleransi dalam masyarakat majmuk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan budaya. Sebagai contoh, guru boleh menganjurkan aktiviti hari kebudayaan di sekolah di mana pelajar dari berbeza latar belakang berkongsi dan mempamerkan budaya serta tradisi masing-masing. Aktiviti seperti ini mampu mengukuhkan semangat perpaduan dan menimbulkan rasa hormat terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan pelajar. Dengan pendekatan ini, guru secara tidak langsung membantu melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai identiti yang mantap, bersatu padu dan mampu membangunkan negara maju yang harmoni dan sejajar dengan perkembangan zaman. Seterusnya, prinsip yang ketiga iaitu prinsip guru menjamin pembangunan individu dan memelihara masyarakat. Dalam falsafah pendidikan guru, prinsip ini menuntut guru agar memainkan peranan penting dalam membentuk pelajar yang berakhlak mulia, berfikiran kritis serta memiliki kesedaran sivik yang tinggi. Guru tidak hanya bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan secara akademik, tetapi juga bertugas menggalakkan nilai demokratik dan disiplin melalui kaedah pengajaran dan pengurusan kelas yang berkesan. Pengajaran harus mencerminkan nilai keadilan, toleransi dan menghormati sesama pelajar tanpa mengira latar belakang mereka. Objektif utama prinsip ini sejajar dengan matlamat pendidikan yang bertujuan membantu membina masyarakat yang harmoni, demokratik, maju dan progresif melalui pelajar sebagai ejen perubahan yang bertanggungjawab dan beretika. Contohnya, guru boleh menganjurkan aktiviti seperti projek khidmat masyarakat, kelab debat dan simulasi pilihan raya pelajar untuk mengasah kemahiran berfikir secara kritis, meningkatkan kerjasama serta menyemai kesedaran sivik. Dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia, guru juga boleh memainkan peranan penting dalam membimbing pelajar supaya menghargai dan menerima perbezaan budaya serta agama supaya perpaduan antara masyarakat dapat diperkukuh. Melalui pendekatan holistik ini, guru secara tidak langsung dapat memastikan pembangunan individu dan pemeliharaan masyarakat berjalan serentak sekaligus menyokong aspirasi negara untuk menjadi sebuah negara yang maju, berdaya tahan, harmoni dan beramanah. Dengan cara ini, guru bukan sahaja mendidik ilmu tetapi turut membentuk sikap dan nilai yang mampu membawa kepada kesejahteraan keluarga, masyarakat dan negara secara menyeluruh dan holistik. Seterusnya, prinsip keempat dalam falsafah pendidikan guru menegaskan bahawa guru bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu tetapi juga sebagai pembentuk sasiah, pemikiran kritis dan kemahiran hidup dalam diri pelajar. Guru boleh membantu murid mengasah kemampuan berfikir secara kritis dan kreatif dalam pelbagai situasi supaya mereka mampu menganalisis masalah dan menghasilkan penyelesaian yang relevan dalam kehidupan sebenar. Selain itu, guru juga bertugas menyediakan murid dengan kemahiran praktikal yang mana ianya penting untuk kehidupan harian dan masa depan mereka seperti kemahiran komunikasi, literasi, digital, kewangan dan kemahiran sosial. Contohnya, guru boleh menggalakkan projek berasaskan masalah di mana pelajar perlu bekerjasama bagi merancang dan melaksanakan sesuatu aktiviti dalam pasukan. Melalui projek ini, pelajar dapat mengasas kemahiran interpersonal dan kepimpinan selain daripada meningkatkan kebolehan dalam menyelesaikan masalah secara kreatif.
Pendekatan ini membantu memastikan pelajar bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga berketerampilan dan bersedia menghadapi cabaran dunia moden secara seimbang dan menyeluruh. Dengan komitmen sebegini, guru mampu membantu melahirkan pelajar yang holistik dan berkemahiran sekaligus mendukung matlamat pendidikan negara untuk membina modal insan yang berkualiti dan berdaya saing. Prinsip ini juga menegaskan bahawa pembelajaran yang bersepadu meliputi aspek intelektual, emosi, sosial dan kemahiran hidup penting untuk membentuk individu yang lengkap dan mampu maju dalam pelbagai bidang kehidupan. Akhir sekali, prinsip utama falsafah pendidikan guru FPG yang terakhir ialah guru mempunyai komitmen pembelajaran sepanjang hayat, profesionalisme dan kemahiran pedagogi berkesan. Prinsip ini menegaskan bahawa guru perlu sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran secara berterusan supaya selari dengan perkembangan pendidikan dan teknologi terkini. Pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja memberi peluang kepada guru untuk membina dan memperkukuh kemahiran profesional yang diperlukan, tetapi ia juga memastikan pengajaran yang diberikan sentiasa berkualiti dan relevan dengan keperluan pelajar masa kini. Selain itu, aspek profesionalisme guru juga melibatkan sikap komitmen mematuhi etika kerja, bertanggungjawab dan dedikasi dalam melaksanakan tugas pengajaran serta pentadbiran pendidikan dengan penuh berhemah dan integriti. Guru yang profesional sentiasa mematuhi nilai-nilai moral dan etika dalam menjayakan tugas mereka. Sekaligus, ini memberi contoh teladan yang baik kepada pelajar dan masyarakat. Di samping itu, guru perlu menggunakan teknik pedagogi yang berkesan dan inovatif, antaranya kaedah pembelajaran aktif, pembelajaran berasaskan masalah serta penggunaan teknologi dalam bilik darjah bagi memaksimumkan keberkesanan pembelajaran murid. Contohnya, platform digital interaktif seperti Google Classroom serta aplikasi pembelajaran seperti Kahoot dan juga Quizzes yang mana ini dapat membantu murid memahami konsep dengan lebih jelas dan menyeronokkan. Pendekatan sebegini bukan sahaja meningkatkan motivasi dan prestasi pelajar, malah ia juga melahirkan pelajar yang mampu berfikir secara kritis, kreatif dan bersedia menghadapi cabaran dunia yang dinamik. Dengan komitmen kepada pembelajaran sepanjang hayat dan inovasi dalam pedagogi, guru secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu profesionalisme mereka dan ini membawa impak positif dalam usaha melahirkan pelajar yang berdaya saing dan mampu menyelesaikan diri dengan era teknologi serta globalisasi yang pesat dan berkembang. Prinsip ini sekaligus menjadikan profesi keguruan lebih bermakna dalam pembangunan modal insan negara. Korang dah faham ke belum? Dah macam tu. Kita orang dah faham. Kalau dah faham, jom sama-sama kita analisis hubungan antara perkembangan pendidikan di Malaysia dengan kedua-dua falsafah. Jom. Perkembangan pendidikan di Malaysia tidak dapat dipisahkan daripada asas yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK dan falsafah pendidikan guru iaitu FPG. Sejak merdeka, sistem pendidikan kita telah mengalami pelbagai perubahan dari segi kurikulum, pentaksiran, pedagogi dan latihan guru. Namun, semua perubahan tersebut tetap berakar pada matlamat melahirkan insan seimbang, harmonis, berilmu dan berakhlak mulia. Jom kita sama-sama analisis hubungan antara perkembangan pendidikan dengan kedua-dua falsafah. Yang pertama, perubahan kurikulum dan penerapan literasi digital menggambarkan hubungan yang jelas dengan falsafah pendidikan kebangsaan. FPK menekankan usaha membangunkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Dalam era revolusi industri 4.0, pendidikan digital dilihat sebagai satu kemahiran asas yang membolehkan murid bersaing di peringkat global. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Dasar Pendidikan Digital memberi penekanan kepada pembelajaran berasaskan teknologi maklumat, pengintegrasian aplikasi dalam talian serta penggunaan platform e-pembelajaran. Semua ini sejajar dengan FPK kerana literasi digital bukan sahaja mengembangkan aspek intelek, malah membantu murid
membina keyakinan diri, kecekapan berkomunikasi dan keupayaan menyelesaikan masalah. Dalam kerangka FPG pula, guru dituntut untuk sentiasa meningkatkan profesionalism mereka agar mampu menguasai teknologi baharu, menyediakan PDPC yang lebih interaktif serta memastikan murid terdedah kepada kaedah pembelajaran abad yang ke-21. Yang kedua, pembangunan potensi individu secara menyeluruh juga menunjukkan hubungan erat antara FPK dan juga FPG. FPK sejak awal lagi menegaskan bahawa pendidikan bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi usaha memperkembangkan potensi individu secara holistik merangkumi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Justru, perkembangan kurikulum di Malaysia memberi tumpuan kepada penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT, pembelajaran berasaskan projek dan kaedah inquiry. Murid digalakkan berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah sebenar, melaksanakan kajian kecil dan bekerjasama dalam kumpulan. Selain itu, aspek kokurikulum seperti sukan, unit beruniform dan kelab persatuan turut digiatkan kerana ia melatih aspek kepimpinan, kerjasama, disiplin dan emosi. Dari sudut FPG, guru perlu memainkan peranan bukan sahaja sebagai penyampaian ilmu tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, role model dan memastikan murid mendapat pengalaman pembelajaran yang seimbang. Analisis yang seterusnya pula adalah berkaitan dengan peranan guru dalam FPG, di mana guru adalah sebagai ejen perubahan sosial dan guru perlu memastikan bahawa murid membesar dengan nilai moral, kemahiran hidup dan pengetahuan yang relevan. Menjadi pendidik yang beretika, profesional, penyayang dan komited terhadap tanggungjawabnya iaitu terhadap tugasan dan murid. Seterusnya, menguasai teknologi, mengurus kelas yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan menyediakan PDPC yang kreatif bagi menarik minat murid. Dan yang terakhir adalah guru berpengalaman untuk menjalani latihan profesional berterusan iaitu melalui kursus, seminar, pembelajaran kolaboratif dan pemantauan prestasi bagi meningkatkan kecekapan guru tersebut dalam melaksanakan tugasannya. Analisis yang keempat pula ialah sejarah dan dasar pendidikan sebagai asas FPK dan FPG. Ianya bermula dengan dokumen-dokumen penting seperti Penyelidikan Razak 1996, Laporan Rahman Talib Staf Pendidikan 1961. Laporan-laporan tersebut jelas bertujuan untuk menyatupadukan rakyat melalui sistem pendidikan, mewujudkan sekolah kebangsaan, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dan memupuk identiti kebangsaan. Dan yang terakhir, fikir diperkenalkan bagi memastikan bahawa guru sebagai pelaksana pendidikan memahami prinsip falsafah negara dan bertindak sejajar dengan aspirasi tersebut. Baiklah, hubungan yang seterusnya adalah berlakunya perubahan kepada sistem pentaksilan dan penilaian. Hal ini dikatakan demikian kerana perkembangan pendidikan juga mempengaruhi sistem pentaksilan dan penilaian. Dahulu, sistem pendidikan lebih tumpu kepada peperiksaan yang menilai aspek akademik semata-mata. Namun, selari dengan FPK yang menekankan pembangunan holistik, sistem pentaksilan telah diubah suai agar lebih seimbang. Pentaksilan berasaskan sekolah PBS diperkenalkan untuk menilai bukan sahaja pencapaian akademik tetapi juga aspek sahsiah, kemahiran berfikir, kreativiti dan nilai murid. Penilaian ini termasuk tugasan projek, pembentangan, refleksi diri dan rekod sahsiah murid. Guru sebagai pelaksana FPG perlu memastikan proses pentaksilan dilaksanakan dengan tulus dan membina, bukan sekadar mengukur pencapaian tetapi juga membantu murid meningkatkan potensi diri. Baiklah, hubungan yang terakhir sekali ialah hubungan yang seterusnya ialah mengukuhkan hubungan perkembangan pendidikan dengan falsafah. Hal ini dikatakan demikian kerana globalisasi dan cabaran masa depan turut mengukuhkan hubungan perkembangan pendidikan dengan falsafah. Pendidikan di Malaysia kini berhadapan dengan cabaran dunia tanpa sepadan, persaingan global, perubahan teknologi dan kepelbagaian budaya. FPK menjadi panduan untuk melahirkan generasi berdaya saing yang berpengetahuan, berketerampilan dan mempunyai jati diri nasional. Pada masa yang sama, murid perlu didedahkan dengan nilai sejagat seperti toleransi, kepelbagaian budaya, empati dan tanggungjawab global. Dalam kerangka FPG,
Guru perlu memikul tanggungjawab untuk mempersiapkan murid dengan kemahiran komunikasi antarabangsa, celik budaya, pemikiran kritis dan keupayaan menyesuaikan diri dengan dunia kerja masa hadapan. Semua ini membuktikan bahawa perkembangan pendidikan tidak pernah lari daripada garis panduan falsafah yang telah ditetapkan. Lepas dah sama-sama analisis, hubungan semua tu, lepas dah korang terangkan pasal FPK, FPG, latar belakang, aku rasa aku dah faham dan aku rasa aku tahu apa implikasi dia. Apa implikasi dia? Aku pun nak tahu juga. Jom aku terangkan. Baiklah, terdapat 6 implikasi FPK dan juga FPG terhadap pendidikan masa kini. Antaranya ialah penekanan identiti kebangsaan yang kukuh, peningkatan kesedaran kepelbagaian budaya, pembangunan insan holistik, pembelajaran berpusatkan pelajar, pembangunan emosi dan juga sosial dan penguasaan abad ke-21. Implikasi FPK dan FPG terhadap pendidikan masa kini. Yang pertama ialah penekanan kepada identiti kebangsaan yang kukuh. Identiti kebangsaan ialah identiti seseorang atau rasa kekitaan satu negara atau satu bangsa. Pembentukan identiti kebangsaan yang kukuh dalam kalangan generasi muda dapat dicapai melalui kurikulum dan ko-kurikulum sekolah. Kedua-duanya memberi penekanan kepada penghayatan sejarah, budaya dan nilai Malaysia supaya murid memahami serta menghargai jati diri kebangsaan. Sebagai contohnya, dari segi kurikulum, mata pelajaran teras seperti sejarah, pendidikan moral, pendidikan Islam dan bahasa Melayu memberi penekanan kepada nilai cinta akan negara, perpaduan, patriotisme serta penghargaan terhadap kepelbagaian budaya. Implikasi yang seterusnya ialah peningkatan kesedaran multikulturalisme. Multikulturalisme bermaksud suatu strategi dan dasar yang bukan sahaja diterima secara konseptual, malah digunakan oleh masyarakat untuk menghadapi fenomena multikultural, iaitu keadaan atau ciri-ciri sosial yang pelbagai. FPK menekankan multikulturalisme dan toleransi antara etnik, agama serta budaya. Kurikulum dan ko-kurikulum disusun agar mencerminkan realiti kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Sebagai contohnya, subjek sejarah dan pendidikan moral mengandungi nilai perpaduan, toleransi dan penghormatan terhadap kepelbagaian budaya. Program seperti program rancangan integrasi murid untuk perpaduan, aktiviti sambutan perayaan di sekolah dan kegiatan sukan bersama telah digubal bagi memperkukuhkan interaksi antara murid yang berlainan latar belakang. Selain itu, antara implikasinya juga ialah pembangunan insan yang holistik. FPG menekankan bahawa guru bukan sekadar penyampai ilmu, tapi pendidik yang membangunkan insan secara holistik. Pembangunan ini menekankan kepada pengetahuan, kemahiran, sikap dan meliputi keseluruhan aspek kehidupan. Kurikulum tidak hanya tertumpu kepada akademik tetapi merangkumi aktiviti yang menyokong perkembangan intelek, emosi, sosial, rohani dan jasmani. Sebagai contohnya, subjek akademik yang dapat mengasah pengetahuan dan pemikiran kritis murid. Ko-kurikulum seperti unit beruniform, sukan dan kelab dapat melatih kepimpinan, kerjasama dan semangat setiakawan murid. Guru juga berperanan merancang pengajaran yang menggalakkan perkembangan holistik murid. Misalnya, penggunaan teknologi untuk memperluaskan pengalaman pembelajaran dan meningkatkan keterampilan pembelajaran abad yang ke-21. Implikasi yang seterusnya adalah pembelajaran yang berpusatkan murid. FPG menegaskan bahawa pendidikan perlu berpusatkan murid, bukan lagi berpusatkan guru semata-mata. Ini bermaksud murid dilihat sebagai individu yang aktif, berupaya membina pengetahuan dan bukan hanya penerima maklumat impulsif. Seorang guru berperanan sebagai fasilitator, pembimbing dan pemudah cara, bukan sekadar penyampai maklumat. Murid akan diberikan ruang untuk bertanya, berdiskusi, mencuba, membuat refleksi
dan juga membina pengetahuan sendiri. Sebagai contohnya, aktiviti PDPC direka supaya murid terlibat dalam penyelesaian masalah, kerja kumpulan, eksperimen, simulasi, projek atau perbincangan. Ini menggalakkan mereka untuk berfikir secara kritis, kreatif dan juga inovatif. Pembangunan kemahiran hidup merupakan antara implikasi FPK dan FPG terhadap pendidikan masa kini. FPG menekankan bahawa pendidikan tidak boleh hanya tertumpu kepada akademik tetapi juga perlu melengkapkan murid dengan kemahiran hidup agar mereka mampu berhadapan dengan cabaran masyarakat moden dan dunia pekerjaan. Oleh itu, murid perlu digalakkan untuk berfikiran kreatif, inovatif dan berani mengambil risiko. Kurikulum seperti mata pelajaran perniagaan, ekonomi dan pendidikan keusahawanan memberikan peluang kepada murid untuk merancang projek, menghasilkan produk dan memasarkan idea. Dalam pada itu juga, kemahiran kehidupan seperti komunikasi, kepimpinan, pengurusan masa, penyelesaian masalah dan kerja berpasukan dapat dipupuk melalui program seperti latihan kepimpinan pengawas, aktiviti unit beruniform dan motivasi agar murid dapat menjadi lebih berdikari dalam menghadapi cabaran hidup. Akhir sekali, implikasinya juga terhadap pendidikan masa kini ialah pembangunan profesionalisme guru. FPG menuntut pembangunan profesionalisme guru yang tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai dan matlamat pendidikan. FPG menekankan budaya kolaborasi dalam kalangan guru, pentadbir dan pihak berkaitan. Melalui komuniti pembelajaran profesional iaitu PLC, guru boleh bertukar idea, berkongsi amalan terbaik dan mencari penyelesaian kepada cabaran dalam PDPC. Dalam era pendidikan kini, guru akan diberikan peluang mengikuti kursus, bengkel, seminar dan latihan yang relevan dengan perkembangan kurikulum, pedagogi dan juga teknologi pendidikan. Sebagai kesimpulannya, falsafah pendidikan kebangsaan adalah tunjang kepada sistem pendidikan di negara kita dan ianya merupakan panduan yang telah lengkap serta sempurna untuk membangunkan insan. Usaha untuk memupuk model insan yang sempurna dan lengkap dari segi intelek, rohani, emosi serta jasmani bukan sekadar konsep dan falsafah, tetapi ianya perlu diteliti dengan sebaik mungkin. Isi kandungan FPK mestilah dihayati dan difahami secara jelas oleh para pendidik supaya memastikan matlamat pendidikan dapat tercapai dengan jayanya. Para guru pula mestilah menjadikan FPK sebagai garis panduan semasa melaksanakan tugas-tugas mendidik, terutamanya dengan menerapkan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan dengan itu, falsafah pendidikan guru hadir sebagai pelengkap kepada FPK dengan menegaskan peranan guru sebagai pendidik profesional yang berpekerti mulia, progresif, saintifik dan berwawasan. Hal ini bermakna kejayaan pelaksanaan FPK banyak bergantung kepada penghayatan FPG oleh guru kerana guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membimbing, membentuk sahsiah murid dan menjadi contoh teladan yang mampu melahirkan generasi seimbang yang dapat memberikan sumbangan bermakna kepada agama, bangsa dan juga negara. Secara keseluruhannya, jelaslah bahawa FPK adalah panduan lengkap bagi membangunkan model insan yang menyeluruh dan bersepadu. Penekanan kepada unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani merupakan unsur yang penting terhadap pembangunan insan dan asas kepada kemenjadian murid. Maka melalui sistem pendidikan yang bersepadu dapat melahirkan pemimpin generasi akan datang yang berupaya membawa negara kita bertambah maju. Korang dah faham kan penerangan kami tadi? Baiklah. Kalau korang semua dah faham, dekat last kali video ni, kami ada sediakan satu lagu untuk korang semua dengar. Jom kita dengar. Guru yang bepekerti
progresif dan sentipat, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu, memelihara satu masyarakat, memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.